Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ulik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk sama-sama kita membaca kitab hadis Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Dan kita masih lagi pada bab yang ke-17 berkenaan dengan serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita masuk pada hadis yang terakhir di dalam bab ini, hadis yang ke-112 berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserban ketika khutbah terakhir baginda. Qala mu'allifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi isabatun dasma. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada orang ramai dengan memakai kain lilitan kepala, yakni serban berwarna kehitaman. Jadinya di sini nak bagi tahu kepada kita bahawa Nabi SAW ketika mana menyampaikan khutbah kepada orang ramai, baginda memakai lilitan kain di kepala, yakni serban lah, yakni serban yang berwarna kehitaman. Jadinya dalam hadis ni ada satu kalimah, yakni kalimah dasma. Dan kalimah dasma dalam hadis yang kita bacakan tadi itu, ada ulama berkata maksudnya adalah hitam. Ada ulama berkata maksud dasma itu adalah hitam. Dan ada juga yang berkata bahawa kalimah dasma itu bermaksud warna debu kehitaman. Warna debu kehitaman. Disebabkan apa? Disebabkan terkena minyak rambut yang dipakai oleh baginda Nabi SAW. Jadinya ada dua pandangan ulama yang mengatakan bahawa ketika mana Nabi menyampaikan khutbah terakhir, Nabi SAW itu memakai serban berwarna hitam, dan ada juga yang mengatakan bahawa serban tu dia warna debu kehitaman disebabkan terkena minyak rambut. Terkena minyak rambut yang dipakai oleh baginda Nabi SAW. Itu. Dan yang keduanya, antara tafsiran hadis ini adalah khutbah yang dimaksudkan. Dalam hadis ini disebutkan Nabi menyampaikan khutbah. Jadi khutbah yang mana satu? Dan khutbah yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah khutbah terakhir Nabi SAW sebelum baginda wafat. Khutbah terakhir Nabi SAW, itulah yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah khutbah yang terakhir baginda sebelum baginda wafat. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi, ada bercerita katanya pada saat sedang sakit, yakni hampir wafat lah, pada saat baginda sedang sakit hampir wafat, Nabi SAW keluar dari rumahnya menuju ke masjid, dengan di badan baginda terdapat sehelai selimut yang diselempangkan ke atas dua bahunya,
dan di kepala baginda lilitan. Nabi SAW ketika mana sedang sakit lah, yakni hampir wafat Nabi SAW, baginda ini keluar daripada rumah menuju ke masjid. Baginda Nabi SAW keluar dari rumah menuju ke masjid, dan apa yang Nabi SAW pakai pada ketika itu adalah di badan baginda itu terdapat sehelai selimut yang diselempangkanlah ke atas dua bahunya, dan juga di kepala baginda Nabi SAW itu ada lilitan kain, yakni serban. Serban itu dia apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ni adalah serban itu berwarna kehitaman. Dan apabila telah duduk di atas mimbar, baginda lalu bertahmid kepada Allah dan memujinya. Kemudiannya baginda berkhutbah. Apabila dah naik atas mimbar tu, Nabi SAW tahmid, lepas tu dah puji Allah semua. Kemudian baginda SAW berkhutbah. Nabi kata, amma ba'du, wahai sekalian manusia. Ini terjemahan lah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya manusia telah menjadi ramai, namun Ansar tetap sedikit, sehingga mereka menjadi seumpama garam bagi makanan. Sesiapa dalam kalangan kamu diberi tanggungjawab memimpin suatu urusan yang ada kemungkinan mendatangkan mudarat kepada satu kumpulan dan memberi manfaat kepada kaum yang lain, maka terimalah kebaikan mereka dan maafkanlah keburukan mereka. Itulah majlis terakhir yang diduduki oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya. Jadinya itu merupakan majlis para sahabat dengan Nabi yang terakhir sebelum Nabi SAW wafat. Jadinya pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis berkenaan dengan Nabi SAW berserban, memakai serban ketika khutbah terakhir baginda adalah galakkan kepada khatib, dan galakkan kepada khatib untuk memakai serban ketika menyampaikan khutbah, kerana Nabi SAW juga memakainya ketika khutbah terakhir baginda sebelum baginda wafat lah, di mana pada ketika itu Nabi menyampaikan khutbah dalam keadaan baginda Nabi SAW sakit lah. Dalam keadaan baginda Nabi SAW sakit. Jadinya itu adalah galakan kepada khatib-khatib ataupun imam-imam yang menyampaikan khutbah Jumaat ataupun khutbah hari raya dan sebagainya, untuk memakai serban sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Boleh untuk kita ikuti, boleh untuk kita contohi, kita itibak dengan apa yang Nabi SAW buat. Jadinya kesimpulan daripada hadis di dalam bab yang ke-17 ini, kita boleh rangkumkanlah secara ringkasnya adalah Nabi SAW itu pernah memakai serban berwarna hitam, namun menurut ulama serban hitam bukanlah lebih baik daripada serban putih. Walaupun Nabi SAW pernah memakai serban berwarna hitam, namun warna serban yang terbaik adalah ataupun yang paling afdal adalah warna serban berwarna putih lah. Serban berwarna putih. Nabi SAW memakai serban hitam hanya untuk menunjukkan keharusannya. Nabi SAW pakai serban hitam itu sekadar nak tunjuk harus memakai serban berwarna hitam. Adapun yang terbaik ataupun yang paling afdal adalah serban berwarna putih, kerana Nabi SAW bersabda, sebaik-baik pakaian bagi kamu adalah yang berwarna putih. Itu warna serban yang paling afdal, yang paling baik adalah warna putih. Dan juga sebaik-baik pakaian kata Nabi adalah warna putih. Itu. Dan yang keduanya, Nabi SAW memakai serban ketika menyampaikan khutbah. Ini antara perkara-perkara yang boleh untuk kita contohi, boleh untuk tok imam ataupun khatib untuk mencontohi baginda Nabi SAW. Yakni ketika mana Nabi menyampaikan khutbah, Nabi memakai serban. Sebab itulah disunatkan kepada khatib memakai serban ketika menyampaikan khutbah. Sunnah untuk mengikuti Nabi SAW, sebabkan Nabi SAW sendiri menyampaikan khutbah dan memakai serban. Khatib pada waktu sekarang pun, pada masa kini pun boleh untuk mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Dan yang ketiganya yang kita boleh simpulkan daripada bab yang ke-17 ini adalah Nabi SAW apabila memakai serban,
baginda melepaskan ekornya di antara dua bahu baginda. Baginda Nabi SAW melepaskan ekor serban itu di belakang di antara kedua bahu baginda Nabi SAW. Disebabkan itu juga disunatkan kepada orang yang memakai serban untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Tu Nabi SAW kalau pakai serban, Nabi akan lepaskan ataupun letakkan ekor serban itu di belakang di antara kedua-dua belah bahu baginda Nabi SAW. Inilah nak lebih kedudukan yang spesifik adalah di antara inilah dua bahu tu, di kita punya tulang belakang kita tu, tulang tengkuk ni sampai tulang belakang lah, di tengah-tengah tu Nabi SAW letakkan ataupun belakangkan dia punya ekor serban. Itu apa yang Nabi SAW buat, dan kita juga boleh mencontohi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW untuk meletakkan ekor serban itu di bahagian belakang. Dan adalah beberapa perkara yang mungkin sedikitlah saya boleh kongsikan. Antaranya adalah jenis-jenis serban yang Nabi SAW ada. Yang pertama adalah serban muhannakah. Serban muhannakah, yakni serban yang dililit di kepala dan sebahagiannya dililit pula ke bawah dagu. Serban inilah yang selalu dipakai oleh Nabi SAW. Ini serban muhannakah. Boleh google lah bagaimana bentuknya. Dan kemudian yang kedua, Nabi SAW pakai serban berwarna hitam. Dan juga Nabi SAW itu yang ketiga memakai serban yang ada ekor. Ada ekor serban. Dan ekor itu diletakkan di bahagian belakang. Dan yang keempatnya, Nabi SAW serban baginda Nabi SAW itu berwarna putih. Disebabkan warna putih ini adalah warna yang sering dipakai oleh baginda Nabi SAW, dipakai oleh baginda. Jadinya itulah jenis-jenis serban yang Nabi SAW pakai, antaranya serban berwarna putih. Dan yang terakhir, serban yang bernama as-sahab. Serban bernama as-sahab, yakni serban inilah yang dipakai oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ali. Ini jenis-jenis serban. Serban ashab ni Nabi SAW pakaikan kepada Sayyidina Ali. Yang empat tadi yang kita bacakan, serban muhannakah, serban hitam, serban berekor, serban putih, itu serban-serban yang Nabi SAW pakai. Dan yang kelima tadi, serban yang bernama as-sahab ini Nabi SAW pakaikan kepada Sayyidina Ali. Kepada Sayyidina Ali. Bagaimana pula yang tadi tu jenis-jenis serban, bagaimana pula dengan saiz serban Nabi SAW? Kalau menurut Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, serban Nabi SAW itu tidaklah terlalu besar sehingga kepala berat memikulnya. Serban Nabi itu tidak terlalu besar sampaikan berat kepala Nabi nak pikul serban tersebut. Dan tidak pula serban itu terlalu kecil. Tidak pula serban itu terlalu kecil sehingga tidak dapat untuk melindungi kepala Nabi. Kepala dari serban itu tak terlalu kecil sehingga kan serban itu tidak mampu untuk melindungi kepala daripada panas ataupun sejuk. Akan tetapi serban Nabi SAW itu berada di pertengahan keduanya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil lah. Dan Nabi SAW juga pernah untuk Nabi SAW berserban tanpa Nabi memakai kopiah. Kalau menurut Imam Ibnul Qayyim, sama juga di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Nabi SAW pernah memakai serban bersama kopiah di bawahnya. Selain itu, baginda juga pernah memakai kopiah tanpa serban. Dan juga baginda pernah juga memakai serban tanpa kopiah. Ada beberapa ni lah. Ada Nabi SAW pakai serban bersama kopiah, ada yang Nabi SAW pakai kopiah sahaja tanpa serban, ada juga yang Nabi SAW pakai serban sahaja tanpa ada kopiah. Jadinya ketiga-tiga itu dibolehkan. Kalau cara lilitan pula, cara lilitan serban Nabi SAW adalah terdapat di dalam hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang memberi panduan cara Nabi SAW mengikat serban apabila beliau ditanya bagaimanakah cara Rasulullah SAW memakai serban. Ada orang tanya kepada Ibnu Umar bagaimana Nabi SAW memakai serban. Kemudian jawab Ibnu Umar, apa kata Ibnu Umar? Baginda melilit kain serban di kepalanya,
menanamkannya di arah belakangnya dan melepaskan ekor serbannya di tengah antara dua bahunya. Namun hadis yang hadis Ibnu Umar ni dia adalah hadis dhaif lah, hadis dhaif. Tapi boleh diamalkan, tidak ada masalah. Itulah yang kalau nak tahu pasal panjang ekor serban Nabi SAW tu, ada yang ada yang satu hasta ataupun seluas 4 jari ekor serban. Ada dua lah, tapi tidak terlalu panjang lah. Ekor serban Nabi SAW itu tidak terlalu panjang. Paling-paling pun Nabi SAW akan ekor serban Nabi SAW itu sekadar satu hasta saja, satu hasta. Ada juga yang 4 jari, seluas 4 jari. Dan itulah yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan bab yang ke-17. Telah selesailah bab yang ke-17 berkenaan dengan serban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah esok hari kita akan masuk pada bab yang ke-18 berkenaan dengan kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.